Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hai guys. Okey, bertemu lagi kita dalam video yang terkini. Okey, dalam YouTube channel Mawi TV. Okey, sebelum kita mulakan jangan lupa untuk tekan butang subscribe. Okey, untuk membantu saya untuk mendapatkan 1,000 subscriber. Okey, dalam YouTube channel Mawi TV. Okey, hari ini saya nak cerita tentang apakah yang menyebabkan kereta kita jika kita nak jual harganya akan jadi rendah. Okey, maksudnya resale value lah. Okey, nilai jualan balik tu kenapa dia akan menjadi rendah. Okey, saya dah senaraikan 10 sebab kenapa harga kereta kita boleh jatuh. Okey, bila kita nak buat jualan di kepada pemilik kereta-kereta terpakai lah, senang cakap. Okey, nak trade in lah, senang cakap. Apa yang menyebabkan mereka akan ambil harga kereta kita dengan rendah sekali ataupun akan menjejaskan harga sesebuah kereta yang kita nak jual. Okey, faktor yang pertama kenapa sesebuah kereta tu harganya akan sedikit jatuh, okey, atau dijual dengan harga yang sedikit rendah adalah disebabkan oleh perbatuan. Okey, perbatuan yang kita dah gunakan sepanjang penggunaan kereta itu. Ikutkan sistem kiraan okey yang standard selalunya sebuah kereta 10,000 kilometer dalam masa 6 bulan. Jadi setahun sepatutnya dia adalah 20,000. Jadi kalau nak jual kereta tu pada usianya 5 tahun, sepatutnya kilometernya tak lebih daripada 100,000 kilometer. Okey, itu satu sebab kenapa sesebuah kereta tu perbatuan dia akan harganya akan jatuh kerana perbatuannya melebihi kiraan tersebut. Okey. Jadi tu yang pertama. Okey, yang kedua adalah turut menjejaskan harga sesebuah kereta juga adalah kerana pemilihan warna kereta yang kita beli tu. Okey, faham tak maksudnya? Kereta kita yang kita nak jual tu warnanya warna apa? Okey, selalunya warna-warna yang selamat adalah seperti hitam, putih dan juga kelabu. Ini adalah warna selamat yang dikatakan kereta yang berwarna ini lebih mudah dijual dan halayak pembelinya lebih ramai berbanding warna-warna special lah. Contohnya mungkin warna kuning, warna merah, okey, warna biru. Okey, ini mungkin permintaannya kurang di pasaran kereta terpakai. Jadi kesannya pihak yang nak beli kereta kita tu akan letakkan harga yang lebih rendah kerana prospek mereka ni akan lebih kecil. Okey, jadi itu menyebabkan harga yang kita nak jual tu mungkin sedikit jatuh. Mungkin tak banyak, mungkin dah 500 ke 1,000 dia akan kira macam tu lah. Okey, kemudiannya yang ketiga adalah pemilihan nombor pendaftaran kereta yang kita nak jual tu. Okey, ada setengah kereta, selalunya di sesebuah negeri, okey, kalau di KL ataupun di Kelantan atau di Johor, okey, kereta nombor plat luar ni susah nak dijual lah, senang cakap. Okey, siapa yang nak beli okey kereta plat luar di sebuah negeri. Okey, kalau di KL mungkin berbeza sebab di KL tu mungkin penduduk seluruh Malaysia ni mungkin bekerja di sana, tapi kalau di Johor sebagai contoh, plat selain Johor mungkin susah orang nak jual, orang nak beli. Contohnya plat D contohnya di Johor. Okey, kereta terpakai nak jual, siapa yang nak beli kereta plat D? Mestilah orang dari negeri-negeri berkenaan kan, macam plat K sebagai contoh. Okey, jadi berapa orang je dalam negeri Johor ni adalah orang dari negeri contohnya Kedah, okey, dan nak cari kereta jenis itu, nombor plat negeri dia juga. Jadi prospeknya adalah tipis. Jadi lagi-lagi nombor plat yang rare lah. Kalau KL tu masih lagi boleh terima, tapi masih lagi. Contoh kalau di Johor, okey, nombor plat Johor tu biasa, harganya tak akan berubah, tapi kalau KL mungkin akan sedikit terjejas. Okey, kalau negeri lain Kedah, Kelantan, Terengganu, Pahang, mungkin lebih banyak terjejas nilainya. Okey, kemudian sama ada keempat ada rekod kemalangan ke tidak. Okey, sebuah kereta yang ada rekod kemalangan, automatik dia punya harga akan jatuh teruk. Okey, harganya akan drop. Okey, sebab siapa yang nak beli kereta yang dah pernah kemalangan, betul tak? Okey, jadi sebab tu kalau kita tengok iklan pun dia akan tulis 100% free accident kan. Okey, jadi tujuannya lah untuk meyakinkan orang bahawa kereta ni dalam kondisi yang sangat cantik. Okey, kelima mungkin faktor
bau-bauan di dalam kereta. Okey, bukan bermaksud wangi-wangian tapi bau. Mungkin yang merokok di dalam kereta, ada kesan-kesan dalam kereta, bau-bau. Bila kita buka kereta, kita akan bau ada sesuatu yang pelik dari segi dalam aircon dan sebagainya. Itu pun mungkin menjejaskan harga yang kita nak jual tu. Okey, sebab tu kenapa kalau kita pergi mana-mana, kereta terpakai, nak beli kereta terpakai, mesti dia cakap, yang mandu kereta ni sebelum ni perempuan, betul tak? Dia jarang cakap yang memandu kereta ni lelaki. Sebab yang tahu lelaki akan merokok dalam kereta. Okey, kalau perempuan mungkin spesies rare lah merokok dan merokok dalam kereta. Dan selalunya dia akan claim, ni kereta cikgu. Okey, tujuannya untuk meyakinkan kita, okey, yang ni kereta ni mungkin dijaga dengan baik. Okey, keenam, keadaan kereta tu, kondisinya lah. Okey, rupa parasnya. Okey, selain daripada rekod aksiden, tengok rupa parasnya, catnya, masih lagi cantik ke tidak, ada tak kerosakan-kerosakan kecil, kesan-kesan cala dan sebagainya. Itu juga menentukan nilai sesebuah kereta yang hendak dijual. Okey, sebab tu kalau korang punya kereta ada kesan-kesan itu, buatlah dulu sebelum dijual. Memastikan bahawa harganya tak jatuh lah. Mungkin modal kita tacap-tacap tu berapa ratus. Okey, jadi bila nampak oleh pembeli tu nanti, pemilik kedai kereta terpakai tu, dia akan rasa macam, oh, kereta ni dalam kondisi yang baik dan dia tak perlu nak tacap banyak lah. Okey, kemudiannya ketujuh adalah faktor kereta tu ada berapa banyak loan. Okey, selalunya kedai terpakai ni dia tak nak bagi kita cash yang banyak pun. Contohnya, walaupun contohlah harga kereta tu loan dia masih lagi ada 30,000, okey, kita target mungkin boleh dapat 40,000 lah, sebab kereta tu mungkin kita buat loan 7 tahun ke 5 tahun, jadi kita jangka macam dapat banyak lah juga. Tapi sebenarnya kedai kereta ni yang nak beli kereta kita ni ada je alasan-alasan yang akan mengurangkan duit yang dia nak bagi kat kita tu. Adalah alasan nanti dekat warna lah, nombor plat lah, kemalangan lah, bla 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 bla. Okey, pertama, dia tak nak bagi kita duit cash tau sebenarnya. Okey, dia cuba nak kurangkan kita pada kita, okey, dapat 5,000, okey lah 5,000 gitu. Okey, ataupun kereta tu adalah kereta dah habis loan. Itu pun susah juga nak jual. Okey, susah juga dia orang nak letak harga yang tinggi, sebab yelah, kalau korang ada Myvi yang dah 10 tahun nak jual 15,000, dia kena bagi kau 15,000. Okey, dia pun fikir, banyak ni nak bagi duit korang, macam mana aku boleh kurangkan, bagi alasan apa supaya korang terima harga kereta korang tu mungkin 9,000 je contoh. Okey, kemudiannya 8 adalah jenama kereta. Okey, selalunya dikatakan kereta yang agak laris, sebenarnya kereta-kereta Pro 2 memang senang nak jual. Jadi mereka memang nak kalau ada orang nak jual kereta-kereta Pro 2 ni, laju je dia nak ambil dan dia letakkan harga yang tinggi. Tapi kalau dah start dengan kereta-kereta jenama-jenama tertentu, contoh mungkin Proton, harganya mungkin sedikit lah turun, tapi taklah teruk. Okey, tapi yang paling teruk sekali mestilah kereta-kereta Continental. Harga dia drop gila babi babe. Okey, jadi kereta-kereta Conti ni spare part susah, harganya mahal, nak tukar tu mahal, dan kereta yang aneh yang orang tak biasa jumpa kat jalan ni, okay, selalunya harganya akan jatuh teruk kalau kita nak jual. Okey, kemudiannya umur. Okey, kereta ni selalunya kalau umurnya masih lagi dalam 5-6 tahun yang masih boleh buat loan full, mungkin tak ada masalah, kedai kereta boleh ambil dan dia pun boleh jual sebab orang yang nak beli tu boleh buat loan. Okay, tapi kalau kereta tu dah berusia 10 tahun ke atas, dah tak boleh nak buat loan. Okay, jadi nak cari buyer yang nak beli cash kereta tu pun susah. Jadi dia akan letak harga rendah sebab nak cari buyer yang sanggup beli kereta tu secara tunai, tak boleh loan. Okay, yang ke-10 adalah rekod servis. Okay, kereta tu servis ikut jadual ke tak, dekat pusat servis yang sebenar ke tak. Tapi sebenarnya servis ni dia tak tengok pun kalau dia dah nampak benda-benda lain yang boleh kurangkan harga kereta korang. Okay, tapi bila dia nampak semua benda perfect je, dia carilah poin-poin lain. Last sekali nanti akan carilah buku servis. Oh ni, sekali ni servis lambat. Okay, ada je lah poin dia. Sebenarnya mereka berniaga, jadi mereka cuba untuk kurangkan harga yang dia nak tawarkan kepada kita. Okay, jadi itu perkara yang aku nak bincangkan, apa benda-benda yang boleh mengurangkan nilai kereta kita bila kita nak jual kepada pemilik kedai terpakai. Okay, kedai jual kereta terpakai. Okay, nanti dalam part yang kedua, aku nak cadangkan apakah cara yang paling sesuai untuk jual kereta ni. Okay, trade in kereta di
pasaran yang ada di Malaysia pada hari ini. Okey. Jadi sampai di sini dulu. Okey, aku akan masuk dalam part yang kedua nanti dekat